Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam siaran Sembang Bahasa Munshi Pedusi. Bersama saya sekali lagi Nora binti Markom, cikgu bahasa anda. Bolehlah panggil saya cikgu bahasa ya. Okey, jadi pada episod kali ini kita akan bercerita tentang tertib santun tanda baca. Bahasa Melayu ni sangat unik, sangat menarik dan ada keistimewaannya yang tersendiri. Tanda baca memainkan peranan yang sangat penting apabila kita menulis dan membaca. Jadi, mari kita lihat dengan lebih lanjut apakah maksud tanda baca dalam bahasa Melayu. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Jadi, apabila kita terlihat tanda-tanda baca yang digunakan dalam ayat, kita hendaklah berbuat sesuatu. Bukan kita main langgar sahaja ataupun kita teruskan sahaja bacaan. Jadi setiap tanda baca mempunyai maksudnya yang tersendiri. Kita lihat pula tanda baca utama yang terdapat dalam bahasa Melayu. Saya ada senaraikan tanda baca yang biasa kita jumpa dalam penulisan karangan, rencana atau apa-apa wacana yang kita jumpa. Yang pertama, huruf besar. Saya berikan contoh di situ huruf N. Ada huruf kecil N dan juga huruf besar N. Jadi huruf besar merupakan tanda baca. Yang kedua, noktah atau titik. Yang ketiga, tanda koma. Yang keempat, tanda tanya atau tanda soal. Yang kelima, tanda seru. Yang keenam, tanda sempang atau sengkang. Tanda baca seterusnya ialah tanda titik bertindih. Ada dua tanda titik di atas dan juga di bawahnya. Yang ke-8 ada tanda koma bertitik. Yang ke-9, tanda pengikat kata. Yang digunakan ada dua jenis pengikat kata iaitu tanda petik yang ada dua tanda petik dan juga tanda petik tunggal. Maksudnya ada satu sahaja tanda petik di atas. Yang ke-10 elipsis iaitu tiga tanda noktah yang berturutan. Yang ke-11 tanda kurungan. Yang ke-12 palang dan yang ke-13 penyingkat. Untuk episod kali ini, kita hanya akan melihat tanda baca huruf besar dan juga tanda noktah. Kita lihat dahulu tanda baca huruf besar. Huruf besar mempunyai fungsinya yang pertama dan paling penting, iaitu sebagai huruf pertama pada setiap ayat. Maksudnya, setiap ayat baharu akan dimulakan dengan huruf besar. Kita lihat contoh ayat. Bengkel ini sangat bermanfaat. Setiap orang wajar menyertai bengkel tata bahasa ini. Kita perhatikan ayat pertama. Perkataan pertama bagi ayat ini ialah bengkel. Jadi, huruf pertama bagi bengkel perlu ditulis dengan huruf besar. Kita perhatikan ayat kedua. Selepas titik, ya, perkataan bermanfaat, kemudian titik. Ada perkataan setiap. Jadi, perkataan setiap merupakan perkataan pertama bagi ayat yang kedua. Huruf S perlu ditulis dengan huruf besar.
Seterusnya, fungsi yang kedua. Huruf pertama, kata nama khas. Contoh, awang, A. Awang merupakan kata nama khas kerana merujuk kepada nama. Jadi A pada awang, pada awal perkataan awang, gunakan huruf besar. Begitu juga si comel. S huruf besar, C huruf besar. Fosil. Fosil ni jenama beg. Jadi orang perempuan tentu kenal kan jenama fosil. Jadi F huruf besar. Johor, kata nama khas untuk negeri. Jadi J, kita gunakan huruf besar. Begitu juga Dewan Bahasa dan Pustaka, Semenanjung Malaysia, Bahasa Melayu dan satu lagi saya berikan contoh Bahasa Melayu. Baiklah, apakah bezanya Bahasa Melayu yang pertama dan Bahasa Melayu yang kedua? Bahasa Melayu yang pertama merujukkan kepada Bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan, bahasa rasmi Malaysia. Tetapi, contoh ejaan apabila bahasa B huruf besar pada bahasa Melayu, yang Melayu tu memang huruf besar, menunjukkan mata pelajaran. Ya, menunjukkan mata pelajaran. Apabila mata pelajaran, kita gunakan huruf besar. Tetapi apabila berkaitan bidang ilmu ataupun bahasa, bangsa, kita gunakan bahasa tu huruf kecil. Kita lihat pula fungsi huruf besar yang ketiga. Sebagai huruf pertama, ayat cakap ajuk. Kita lihat contohnya. Contoh A. Kawan kamu mana? Jadi, pada ayat ini, K, kawan, huruf K pada perkataan kawan ditulis menggunakan huruf besar. Kerana huruf K pada kawan merupakan perkataan pertama. Ya, K huruf pertama pada perkataan pertama dalam ayat cakap ajuk atau dialog. Baiklah, begitu juga pada contoh B. Hani bertanya, kawan kamu mana? Jadi huruf K masih dalam ayat cakap ajuk. Jadi K bagi perkataan kawan di huruf menggunakan huruf besar. Sekarang kita lihat fungsi seterusnya. Fungsi yang keempat. Huruf pertama dalam ungkapan berhubung kitab suci dan nama Allah termasuk kata ganti untuk Allah. Ya. Jadi contoh yang saya berikan, yang maha penyayang. Jadi frasa yang maha penyayang merujuk kepada sifat Tuhan. Jadi kita gunakan huruf besar untuk Y, untuk M dan juga untuk P. Contoh yang kedua, ampuni hamba-Mu ini, ya Allah. Jadi, hamba-Mu. Kita lihat huruf M pada Mu menggunakan huruf besar kerana Mu merujuk kepada Tuhan. Okey, ejaan Allah, A, huruf besar. Dan contoh untuk C. Semoga engkau menerima doa kami. Jadi, kata ganti nama engkau merujuk kepada Tuhan. Ya. Kerana itu menggunakan I besar. Begitu juga apabila kita menulis perkataan Tuhan, T, huruf besar. Fungsi huruf besar yang kelima. Digunakan huruf besar apabila berada pada kedudukan huruf pertama gelaran kehormatan, keturunan, keagamaan, jawatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. Contohnya, haji. Haji merupakan gelaran bagi orang yang pernah menunaikan ibadah haji. Ahmad Rahmat kata nama khas, memang kita tahu. A huruf besar, R huruf besar. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merupakan jawatan ya kepada Nabi Muhammad. Jadi N huruf besar. Profesor.
Profesor Noraza. Jadi profesor merupakan gelaran, ya, gelaran jawatan, pangkat. Seterusnya, Sarjan Major Zainuddin. Begitu juga Sarjan Major. Sama S huruf besar, M huruf besar. Okey, Tengku Putri Alisa. Tengku Putri merupakan gelaran keturunan. Jadi T huruf besar, P juga huruf besar. Kita selesai tentang huruf besar. Tanda baca yang pertama. Kini kita beralih kepada tanda noktah ataupun ada juga yang menyebutnya sebagai tanda titik. Kita lihat fungsinya yang pertama. Digunakan pada akhir ayat lengkap dan ayat penyata. Contoh ayat ya. Saya beri contoh ayat yang mudah sahaja. Buku ini kepunyaan saya. Jadi, buku ini kepunyaan saya merupakan ayat yang lengkap berupa ayat penyata. Ya. Jadi, ada tanda noktah, titik. Merujuk ayat ni dah lengkap dah. Ya. Yang memberi makna. Jadi, kita akhiri setiap ayat dengan tanda noktah. Kini kita lihat pula fungsi yang kedua, tanda noktah. Ya. Jadi fungsinya merupakan penaman ayat perintah. Ya. Jadi contoh yang saya berikan di sini, contoh ayat perintah, jangan datang ke sini. Jadi apabila kita menulis ayat perintah, mesti diakhiri dengan tanda noktah. Ya. Usah main-main, gunakan tanda noktah dengan tepat. Seterusnya, fungsi tanda noktah yang ketiga. Kita gunakan tanda noktah pada akhir singkatan gelaran dan kependekan. Mari kita lihat contoh sama-sama. Okey. Contohnya daripada perkataan encik. Kita singkatkan ejaannya kepada EN. Jadi EN diakhiri dengan tanda noktah, ya, titik. Begitu juga dengan saudara. SDR diakhiri dengan tanda noktah. Begitu juga profesor. PROF dan diakhiri dengan tanda noktah. Kemudian kita lihat kependekan salinan kepada S titik K titik. Begitu juga bagi pihak B titik P titik. Jadi kita gunakan tanda noktah pada akhir ejaan singkatan bagi gelaran dan kependekan. Fungsi yang keempat, selepas setiap nombor senarai. Contoh 1 titik, 2 titik, 3 titik dan seterusnya. Begitu juga apabila kita menggunakan huruf Roman pun sama juga. 1 titik dan seterusnya. Ya. Kita lihat fungsi tanda noktah yang kelima, memisahkan ringgit dan sen. Jadi kita lihat contoh yang diberikan, RM13.90. Jadi 13.90. Ya, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, RM21.04. Jadi memisahkan digit ringgit dan juga sen. Kita pergi kepada fungsi yang keenam sebagai titik perpuluhan. Kalau titik perpuluhan, kita lihat contohnya 13.90. Dan contoh kedua, 21.04. Ya, titik perpuluhan memberi makna yang berbeza. Fungsi yang ketujuh. Sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Okey, jadi kita lihat di sini tanda noktah ya. Contoh yang diberikan, Laila berkata, kemudian ada pengikat kata, ya, pembuka kata, kemudian ada penutup kata. Cantik juga baju ini. Titik. Barulah tanda penutup kata. Okey, ini apabila kedudukan dialog berada di hujung. Okey, jadi telah selesai perkongsian pada kali ini berkaitan
huruf besar dan juga tanda noktah ataupun tanda titik dalam tanda baca bahasa Melayu. Jadi pada episod seterusnya kita akan lihat pula fungsi tanda koma. Fungsi tanda koma ada banyak yang perlu kita gunakan dengan tepat. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.